Ya, Rim cakap apa tadi? Cikgu. Kalau lepas ni kalau siap homework, nak tak cikgu kita buat G-form, lepas tu hantar dalam G-form tu. Selalu untuk subjek lain buat macam tu juga. So lagi senang untuk cikgu track. Cikgu dah buat yang ni, kelas cake ni. Sekejap, nampak tak? Nampak cikgu. Nanti awak masuk sini. Oh, lepas ni guna ni lah cikgu. So dia centralize kat sini lah, senang. Oh, boleh Sebab boleh. hari tu nak cepat itu. Kalau G-form tu cikgu kena download lah. Okey, tak apa cikgu. Terima kasih cikgu. Boleh. Okey, masuk sini dulu ni, baru 4 orang ni. Okay, so cikgu rasa cikgu start dulu. Nanti yang lambat tu dia lambat lah. Okay, so cikgu tekan butang start. Boleh dengar suara? Boleh share. Okay, so soalan dia senang je, dalam 5 minit je kot. Okay, boleh mula. Ya. Ada yang suruh admit Google Meet. Oh, okay.
Okey, Sumayyah paling depan sekarang. Ada 14 soalan patutnya kalau betul semua awak sampai ke penamat lah. Sofia. Okey, Sofia dah potong semuanya, ada nombor 8. Sikit lagi. Ramai duduk dekat berapa tu? 1, 2, 3. Okay. Lily menghampiri penamat. Okey, Lily dah jadi juara. Hello cikgu. Ya. Boleh admit Firas, Ain semua tak cikgu? Oh, ada lagi? Ada lagi cikgu. Patut dah auto dia tak masuk kan? Sekejap. Manakah lain nama awak tak ada pun? Tak main Saya yang Mi tu cikgu. Oh, nama dah tukar Mi. Lain sekali tertik. Tak boleh setting nama. Tak tahu cikgu, memang main quiz apa-apa keluar nama tu juga. So tukar nama tu. Nanti saya try cikgu. So tukar nama awak jadi Mi. Mami. Okay, so cikgu tunggu lagi dalam beberapa minit lah. Yang baru masuk ni kira lambat. Okay. Sementara tu boleh isi kehadiran dekat yang mailing tu tau, sebab cikgu dah update. Cikgu saya baru forward. Cikgu dah update lah. Jangan forward yang lama. Tu dia bukan update sendiri sekejap saya check Sebab kalau link lama nanti takut link kehadiran ni dia tak boleh dana.
Okay, ni dah ada 7 orang ni. Pakai link dekat tu my link tu. Ada banyak ni. Pakai handphone ni. Okey, sikit lagi. Lily, Sofia, cepat Haiman, Adelina, sikit lagi. Yang duduk dekat start Aina ni tertidur ke apa? Okey, kalau siapa yang memang dah siap tu boleh study kejap 6.4 basic identity. Oh, dia dah stop Dia dah stop ke kat awak punya game tu? Saya dah hantar je sebab tu dah habis dah. Tak tahu yang lain. Yang lain dah habis ke? Dia dah terstop ke macam mana? Oh, sebab saya tekan view result. Tak sempat lah habis, tak apalah. Okay, actually tu nak bagi sementara menunggu kawan awak yang lambat ni. Okay, ni soalan paling susah. So, siapa dapat jawapan betul tadi? Berapa CV dia? Ni graph cost. Boleh nampak kan? Lepas tu limit dia sampai pi. Miss berapa cycle? 1. Tak boleh sebab awak punya cycle kena sampai 2 pi. So, kena cakap 2 cycle. Boleh tak faham? Maksudnya awak mesti cakap cos 2x. Awak tak boleh kata cos x lah walaupun nampak 1. Actually dia ada sambungan lagi ni. Sampai nombor 2 pi. Okay, so cos 2 pi. Amplitude dia 5 ke? Bukan, teacher. Kat bawah negative 1, atas 5. Okay, so berapa? Jarak dia ni kan kena sama. Patutnya jarak dia 6. 5 tambah 1, 6. Bahagi 2, 3 lah. Patutnya 3 cos 2x. Ada tak plus? Ada translation tak? Plus? Nak plus berapa? Kena tambah berapa untuk dia punya shifted tu? Graf ni dinaikkan ke atas berapa kali? 2 kali, cik. 2 kali, Dua. teacher. So, asalnya amplitude dia 3 tapi dah jadi 5, so 2 lah. Bawah negatif 3 tambah 2 dapat negatif 1. So untuk kira amplitude boleh tambahkan jarak 5 ke 1 ni 6 bahagi 2 sebab dia punya jarak masih sama tinggi. Okay, so 3 cos 2x plus 2. Okay, ini je lah soalan paling susah kot, yang lain tu okay. Okay, so kita masuk terus ke kelas kita hari ni. Sekejap Okay, boleh nampak tak cikgu punya board ni? Boleh, teacher. Okay, so 6.4. Saya tak rakam lagi ni. Ada yang nak rakamkan ke? Ada? Oh, dah rakam. Okay, kalau dah rakam okey lah. Sebabnya kadang cikgu lambat buka laptop semula nak dapatkan link tu. Okay, so basic identities. Untuk basic identities ada 4 saja. Sekejap. Sorry, ada 3. Hari tu kita dah pergi 6.6. Kita dah lompat. So ni patah balik ke belakang 6.4. Page. Oops. 2, 1, 1. Okay.
So kat sini awak dah tahu dia, awak ada satu triangle. Okey, kalau kita labelkan ABC. Kat sini hari tu awak dah tahu dah sin, cos, tangent. Okey, ni yang basic yang paling kita ni lah. So kita ambil sudut dekat ujung, kita letak theta. So sin theta, cos theta, tangent theta, awak akan dapat kat sini. Cikgu tulis teruslah sebab dah study dah itu. Yang ni A over C, cos B over C. So tangent opposite A over B. Okay, actually dekat sini juga awak boleh terus dapatkan cosecant. Cosec pasangan dia S secant pasangan dia cos, tangent cotangent. So yang ini memang awak tak hafal formula lah. Kalau macam ni awak hafal soh cah toa. Tapi bila sini awak tak hafal apa-apa formula soh ke coh ke. Okay, so apa terjadi dekat dia? Awak tahu dia adalah 1 over kan? Betul 1 over. So bila 1 over sin, cos ni 1 over sin. So dia akan terbaliklah C over A. Secant akan jadi C over B. Dan cotangent akan jadi B over A. Kau boleh dapat tak bahagian cosecant, secant and cotangent? Boleh ke tak? Okey, yang sin, cos, tangent ni ada masalah tak untuk A over C, B over C? Tak, tu soal Tapi kalau cosecant, macam mana? Refer segitiga ni. Sudut kat sini. Tak dengar dengar teacher, Dengar, tapi tak teacher. faham lagi, ingat tak faham apa? lagi. Okey, tapi kalau kan awak hafal soh cah toa ni untuk segitiga yang ini kan? Cik. Betul je. Okey, tapi awak pernah ke hafal cosecant untuk segitiga? Tak. Tak kan? So awak pun tak ada formula dia. Awak just apply formula soh cah toa ni. So awak mesti dapatkan A over C ni opposite over hypotenuse. Okey, awak tahu kan dia punya cosecant ni apa formula cosecant? Cosecant ialah 1 over. 1 over sin. Okay, means awak akan buat 1 over A over C. Sebab tu awak terus je C over A. 1 over sin. Sin awak tadi C per, sin awak tadi kan A over C. Okay, so kalau divide, okay, kalau awak divide pecahan dengan pecahan kan dia akan naik, yang C ni naik ke atas. So C over A. Dapat tak? Ini. Nampak teacher. Faham je. Lepas tu nanti ulang je untuk second. Awak 1 per maksudnya C akan naik ke atas, so jadi C per B. Ini pula akan jadi B per A. Dia macam terbalik tu sebab 1 over. Okay. Sebab selama ni kita segitiga ni kita hanya guna untuk sin, cos, tangent. Actually dia boleh juga untuk cosecant, cotangent dan secant. Okay. So satu lagi yang kita tahu kat sini ada teorem. Ada teorem Pythagoras. Okey, yang mana menyatakan C square equal A square plus B square. Okey, so kita ambil kat sini. Mula-mula kita buat dia divide dengan A square. Ini maksudnya macam nak membuktikan macam mana datangnya basic identities tu Dia pakai rumus sedia ada. Okey, awak ada teorem, awak sengaja nak bahagi dengan A square. So, ambil balik C square tadi. Awak divide dengan A square. Semua divide dengan A square. Okey, bila awak dah divide dengan A square, ada yang boleh cancel kan? Kat sini akan cancel jadi 1. Okey, so kita pun tulislah C square. Okey, yang ini kita boleh masukkan di dalam bracket sebab dia duduk bersama, ada square. Okey, boleh nampak tak setakat tu yang ada bracket square plus 1 plus bracket square? Boleh teacher. Okey, cuba awak find C per A tadi siapa nama dia? Secant ke, sin ke, cos ke? C over A. Cosec.
Cosecant. Okey, lepas tu kat sini ada square, awak boleh gantikan cosecant tu dengan square sekali. So ni boleh subkan dia cosecant square. Kita pakailah kalau kata nak huruf A lah, kalau theta A. So 1 plus, okey awak find pula B per A. Kalau B per A apa nama dia? Cotangent kan? Kot. B per A ni nama dia cotangent. Tapi dia tak ada square. Kalau ada square, awak just tambah square. Okay, so dapatlah plus cotangent square A. Okay, so ni adalah basic identities yang pertama. Ni yang pertama, dia ada 3. Okay, so yang pertama dah settle. Tadi awak bahagi dengan berapa? A square. Okay, sekarang kita nak ambil teorem tadi, kita nak bahagi dengan B square pula. Ini cara orang terbitkan rumus Maksudnya rumus ni datang daripada teorem. Okay, so kita nak divide dengan B square. Okay, cuba awak divide dan cuba bagi tahu dapat apa. Apa rumus baru dia? C square over B square equals to A square over B square plus 1. Okay, so ni dapat plus 1. Lepas tu cari apa cerita untuk C per B? C per B. Nama dia second. Second. Okay, boleh teruslah. So ni akan jadi second A square. Second square A plus A per B. A per B adalah tangent kan? Okay, so tangent square A, B per B 1. Okay, so keluar basic identities yang kedua. Okay, dan yang terakhir bahagi pula dengan C. Okay, A over C tadi kalau refer dia adalah sin. So sin square A plus B per C adalah cos. Plus cos square A. So ni adalah rumus yang ketiga. Okay, dapat tak tiga-tiga ni? Dapat je. Okay, so tiga-tiga basic identities ni, kalau awak tengok rumus yang cikgu bagi semalam tu adalah rumus untuk SPM. Maksudnya satu page tu ada tak rumus ni? Okay, kalau check nanti ada. So bermaksud tak apa, tak hafal pun tak apalah yang ni. Sebab nanti ada beberapa rumus ni memang awak kena hafal. Lebih daripada 40 rumus kena hafal lah. Yang dibagi dalam 21 saja. Okay. Cikgu, Ya. yang rumus ketiga ni dalam kuis tadi kan? Yang soalan ada. pertama tu. Oh ada. Ada. Oh okey lah. Tu sebabnya terlupa. Tak apa, tu ada yang berjaya sampai tu. Okey. Okey, so cara dia, soalan ni dia lebih kepada untuk kita proof. Proof. Soalan ni proof. Maksudnya awak nak buktikan sesuatu dengan menggunakan 3 basic identities ni. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, proof tangent square x minus secant square x plus 2 equal cosecant square x minus cotangent square x. Okey, kalau awak tengok awak ada kat sini ada right hand side. Right hand side. Okey, kat sini ada left hand side. Okey, kita panggil dia sebelah kiri dengan sebelah kanan lah kalau bahasa Melayu. Cuma kalau bahasa Inggeris dia panggil left hand side. Okey, sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, macam terbalik je ni. Sekejap. Ini left lah, ni right. Okay, so awak tengok dua-dua ni nampak macam agak complicated. Sebelah kiri ke sebelah kanan yang lebih complicated? Yang nampak Right lebih. inside. Ini lagi complicated. Sebenarnya sebelah kiri lah.
Sebab awak tengok dia ada tangent, ada secant, ada pula number. Yang ini nampak macam dah simplify lah juga. Cosecant, cotangent. Okey, biasanya kita akan ambil, kita kena pilih. So step yang pertama awak kena choose. Awak nak LHS atau tak boleh pilih dua-dua. Kita akan buat sebelah sahaja untuk buktikan dia sama seperti sebelah kanan. So bila awak katakanlah awak dah choose LHS, awak mesti sub mana-mana basic identities. Okey, hingga sama dengan right hand side. Maksudnya nanti kita akan cuba tukar mana-mana. Contoh ni ada tak basic identities yang sesuai untuk ditukar. Bila awak tukar, awak selesai. Tengok nanti dia akan automatically sama macam sebelah kanan. Dia akan jadi cosecant, dia akan jadi cotangent. Dia automatic jadi. So soalan proof ni actually dia macam bonus lah. Sebab dia dah ada jawapan. Maksudnya dah ada jawapan. Awak cuma kena buktikan saja. Berjaya tak dapat jawapan seperti sebelah kanan. Okay, so cara dia yang pertama tadi kita pilih. Okay, so sekarang kita nak choose. Kalau awak dah choose left hand side, awak kena tulis kat situ LHS. Okay, siapa yang awak pilih tu tulis tangent square x minus secant square x plus 2. Stop, jangan tulis equal. Okay, dah habis. Baru tulis equal kat bawah ni sebab kita nak tengah buat sebelah kiri sahaja. Okey, tengok apa-apa formula yang antara 3 tadi. Ada tak yang sesuai nak dimasukkan dekat situ? Yang 1 plus tan square A equals to sec square A. Okey, basic identities yang kedua kan? Okey, so sebelum tu cikgu lupa nak kata yang ini sebenarnya semua ni boleh modify Boleh modify equation ni. Contoh cikgu nak modify equation pertama. Yang pertama ni cikgu nak modify. Cikgu akan buat dia cosecant square A minus cotangent square A equal 1. Boleh? Maksudnya dia equal tak equation ni? Sama je. Okey, sama je lah. Maksudnya kalau awak nak cotangent square A, awak boleh pindahkan dia jadi cosecant square A minus 1. Kita boleh ubah-ubah dia sampai ikut keperluan kita. Okey, so untuk case ni, tengok betul-betul. Kat situ ada tangent square A. Kita akan guna yang kedua ni. Tangent square minus secant square. Tengok sini. Tangent square X. Sorry. A. Kalau awak minus dengan secant square A, awak akan dapat berapa? 1. Hati-hati. Sebab secant yang pindah. So 1 kena pindah ke sana kan? -1. Negative 1. Dapat negative 1. Itu kalau awak nak pindahkan lah. So kat sini tangent square X minus secant ni dapat negative 1. Okay, sambung dengan plus 2 ni. Plus 2. So dapat berapa kat sini? Dapat 1. 1. 3 kan? Dapat 1 1 lah. kan? Oh jangan marah. Tengah berbang. Okey, dapat 1. Tapi malangnya kali ni, bila awak dapat 1, macam mana awak nak buktikan cosecant minus cotangent? Cuba tengok ada tak rumus cosecant minus cotangent dapat 1? Ada. Ada. Ada, Okey, teacher. ada kan? Okey, so dia terbukti tak? Dia terbukti. Bukti. Okay, so awak kena buat 1 equal cosecant square X minus cotangent, minus cotangent square X. Okay, so left hand side equal right hand side. Okay, so awak boleh buat titik 3 ni maksudnya marker proof. BI dia proof kalau sama ke macam ni? Terbukti Ya. ke proof? Proof. Yang mana? Eh, F ke V? Kiri tu saya rasa. Yang past tense. Okay, proof Okay.
Sebenarnya awak tak cakap proof pun tak apa. Dia mesti last kali dia tengok left dengan right mesti sama. Left dengan right mesti sama. Okey, tak apalah, soalan pertama ni mungkin ni sikit. Nanti tengok soalan seterusnya. Okey, soalan kedua. Okey, soalan kedua dia bagi kat sini 2 cos square A minus 1 equal 1 minus 2 sin square A. Mana lagi 5 orang? Lagi 6 orang mana tak ada masuk kelas juga hari ni. Okay, so 2 cos square A minus 1. Okay, dua-dua ni nampak macam agak mudah lah. Kiri mudah, kanan pun mudah. Awak pilih je nak sebelah mana. Katakan awak berminat juga dengan sebelah kiri. So tulis dulu left hand side. Apa dia equation dia? Dia punya term dia. Okay, 2 cos square A minus 1. Okay, so sekarang buat equal. Apa formula yang ada untuk salah satu? Cos 2 A. Okay, Cos awak ada 2A. sin square A plus cos square A equal 1. Okay, ni awak pegang inilah. So kalau awak nak ambil cos sahaja, awak kena modify lah, dia akan jadi 1 minus sin square A. Okay, so 2 yang kat depan ni memang dah ready. So awak jangan kacau dia lah, biar je 2 bracket. Okay, gantikan dengan 1 minus sin square A. Okay, yang cikgu ganti ni hanya untuk cos sahaja. So minus 1 ni kena tulis lagi tak? Kena. Continue lagi dengan minus 1. Okay, so awak buka bracket dia, expand jadi 2 minus 2 sin square A minus 1. So bila awak selesaikan 2 minus 1 akan jadi 1. So 1 minus 2 sin square A. Okay, nak tahu nak stop ke tidak? Cek dulu jawapan sebelah yang soalan ni. Cikgu bulatkan tu sama tak dengan jawapan awak? Sama. Okay, kalau dah sama stop lah. Kita dah stop. Kat sini stop. So awak dah boleh kata LHS equal RHS. Okay. So dah terbukti lah. Kita akan stop bila dia sama dengan apa yang kita nak. Kita nak RHS. Okay, boleh faham tak dia punya niat kat situ? Faham, teacher? Okay. So ambil satu lagi. Okay, question 3. 1 over 1 plus sin A plus 1 minus sin A equal to secant square A. Okay, kalau perhatikan kat sini, awak akan pilih kiri ke kanan? Kanan. Kanan senang kan? Tapi agak-agak boleh tak dia nak transform jadi sebelah kiri ni? Sebab boleh Susah sebab dia je. satu minus sin A juga. Bukan. Tak kot. Agak boleh tak dia terpecah jadi dua dengan tambah, dengan ada macam ini. Oops. Agak-agak lah. Awak bila pecahkan boleh ke nak jadi macam ni? Tak boleh. Macam agak mustahil lah kan? So kita yang pendek kita tak pilih. Kita akan pilih yang panjang. Sebab yang panjang ni dia boleh simplify jadi pendek. Okay, so kita akan pilih left hand side lagi. LHS. Okay, cuma kali ni nampak macam tak ada apa-apa formula kat situ kan? Sebab basic teacher. awak tadi semua ada square. So macam mana nak wujudkan square tu? Square root the other side. Okay, macam mana awak nak wujudkan dia? Awak pun ada pecahan. Samakan Pecahan pun tak bawah sama. Atas bawah pecahan ni tak Samakan sama. penyebut ke? Samakan penyebut, cuma awak kan dah dewasa kan, so buat darab silang buat cross multiply. Okay, cross multiply maksudnya buat yang pangkah tu bawah ni mesti darab macam awak buat pecahan 1 over 2 sorry
plus 3/4. Kita tak ada Arab dah macam ni. Ini macam masa sekolah rendah. So bila dah masuk sekolah menengah biasanya kita guna sistem cross multiply. So dia akan jadi 4 plus 6/8. Dia akan 4 naik atas, 2 dengan 3, 2 dengan 4. Okay, so kita akan samakan pembawah dia. So kat sini awak multiply dengan 1 tak efek, dia akan tetap jadi 1 minus sin A. Okay, plus kat sini 1 times ni pun tak efek, jadi 1 plus sin A. Okay, bawah dia sekalikan. Tapi kena multiply dan dia punya darab tu bukannya nombor. So letak bracket. Okay, then awak tengok ni. Awak macam sepatutnya awak dah tahu dah ni macam awak pernah belajar kuadratik. Masuk belajar kuadratik dulu ada satu bracket. Ada x minus 2. Ada x plus 2. Lastly dia akan jadi x square apa? X square plus 4x plus 4. Salah. Ini je. Okay. Oh, ya ke? Kena ingat kalau dia ada satu minus, satu plus, dia akan last kali dia akan jadi minus 4 ni sebab 2 times 2, 4. Kalau boleh apply yang ni, better lah. So contohnya kat sini, 1 plus sin A, 1 minus sin A, patutnya dia akan jadi 1. 1 ni square, so 1 square minus sin square. Sepatut jadi yang ni. Kalau tak boleh yang ni, awak kena buka bracket yang 4 kali tu. Kena expand. Okay, siapa yang tak faham cikgu cakap ni, yang dia dapat 1 minus sin square A ni? Square tu tak payah kan cikgu? 1 square tu nanti kita abaikan lah. Sebab cikgu nak tunjukkan x ni pun square. Bermaksud 1 tu square lah ni. 1 times 1 sin times sin. Dia dapat sin square. Tapi tengah ni mesti minus. Kalau tak dapat juga memang kena buat satu persatu lah. Contoh awak buat ikut arrow ni 1 times 1, 1 minus sin A plus sin A minus sin square A. Lastly yang ni dengan yang ni akan potong habis sebab minus plus dia akan jadi 1 minus sin A. Sama, yang ni cepat ni lambat lah. Okay, so kat bawah ni kita dah dapat jawapan. Yang kat atas cuba selesaikan. Contoh 1 plus 1. Dapat berapa? Dapat 2. Okay, dapat 2. Negatif sin A plus sin A dapat berapa? Dapat kosong. Habis kan? Kosong. Okay, tak payah tulis. Over. Yang bawah tadi kita dah buat kat sebelah sini. Dah buat. So dapat 1 minus sin square A. Okay, awak nak stop ke tidak? Awak tengok dulu. Tadi jawapannya second. Tapi sekarang awak tak dapat pun second. Tapi awak ada ilmu lain tadi. Awak kata second ialah 1 over apa? Cos ke tangent? Cos Okay, cos ke A. Nampak macam ada kaitan tak? Ada. Masih tak nampak lagi perkataan cos kat bawah ni. Kat bawah ni ada macam ni. Sedangkan dia macam ni. So ada tak formula lagi untuk cos? Ada. Okey, lagi cos ialah cos square A ialah 1 minus sin square A. Okey, so kita akan ambil tukar. Okey, so permulaan dia awak kena buat 2 over cos square A. Salah. 2 over betul lah cos kan. Okay. So pemeriksa tak boleh argue sebab dia tahu awak berjaya tukar ke sini, bermaksud awak tahu formula sin square A plus cos square A equal 1. Awak sedang pakai formula ni Okay, so bila dapat 2 over cos, sama tak dengan perkataan 2 second square A? Sama tak? Boleh tak awak kata dia sama? Boleh. Sebab awak ada pengetahuan 1 over cos ialah second. So kalau cos square, second square. Kalau ada A. Okay, ini berdasarkan pengetahuan lepas.
Okay, so dah nampak sama ke tak dengan soalan? 2 second square, 2 second square. Okay, stop. Dah boleh stop kat sini. Dah boleh sebut LHS equal RHS. So, proof. Okay. Boleh ke tak tu, setakat tu? Boleh teacher. Boleh. Teacher, saya rasa proven lah teacher. Proven lah. Uh-uh. Dia tak ada markah, tak apalah kot. Salah grammar. Waktu tulis terbukti ke, tulis tapi tak boleh lah sampai sini awak stop terbukti. Selagi tak nampak dia sama tak boleh sebut terbukti. Sebab ada student memang suka tulis terbukti tapi tak ada apa-apa pun yang dia buktikan. Dia buat sikit dia kata terbukti. Tak boleh Pemeriksa tu akan baca lah sampai mana soalan awak tu. Okay, so ambil lagi satu lah sebelum bagi latihan. Cikgu sampai 8.40 kan? Teacher. Okay ke awak dah faham dah yang konsep ni? Kalau dah faham boleh masuk yang next dia tu. Teacher, Ya. kalau yang macam kos kita bawa pergi atas tu macam tak payah negatif apa-apa Tak ada sebab yang ni bukannya indeks tu Ini bukan tajuk indeks. Ini dia ada tajuk trigo, kalau 1 over bermaksud nama dia dah jadi lain. Awak jangan pergi buat cos sebab dalam cos negatif 1 ni untuk apa? Oh, bukan, maksud saya macam dekat sebelum dia tu macam 2 minus. Yang dekat sini ke? Kan dia bawa pergi atas kan. Bawa dia atas Terus jadi apa? jadi second lah. Oh, jadi second. Boleh juga. Ni dah jadi second ni. Tapi awak kena tunjukkan yang bawah ni bertukar dulu. Bawah ni bertukar nama kos dulu. Kalau dari sini awak terus skip ke sini, nanti dia kata awak mungkin tak. Kalau ada markah untuk tukar formula nanti tak dapat. Okay. Okay, ingatkan awak nak tukar indeks je. Indeks janganlah Okay. So dia punya boleh kot soalan ni dia tak tentu hala lah, tak adalah soalan dia sebiji macam ni. Yang penting boleh pakai formula. Okay. Rasanya soalan ni pusing-pusing dia akan jadi macam itu juga. Cuma sekejap Okay, kita boleh terus tengok yang next je lah. Sekejap. Okay, awak terus tengok next je 6.5. 6.5. Addition, formula, and double angle. Okay, so untuk addition formula and double angle, dia lebih kurang macam tadi. Kalau tadi ada berapa rumus basic identities? Ada berapa? 3. So yang ni ada 6. Sebenarnya 3 tapi dia sengaja letak 6 lah kat buku teks supaya awak tak confuse. So yang pertama sin, yang kedua cos, yang ketiga tangent. Okay, dia ada untuk sin, cos and tangent saja. Addition maksudnya ada A, ada plus. Actually plus dengan minus ni dia sekalikan. Sekejap. A plus B, A plus B, cos tangent pun A plus B. Okay, cuma awak kena perhatikan ada satu yang kat bawah ni cikgu buat minus. Minus. Okay, dia akan ada sedikit perubahan pada sebelah kanan. Kalau sin A plus B dia akan jadi sin A cos B plus cos A sin B. Okay, macam mana pula dengan minus kat bawah ni? Kalau awak tengah sebut sin A minus B, automatik awak kena baca sin A cos B minus. Awak ikut je tempat dia. Kalau kat atas dengan atas, yang hijau ni kat bawah, ni pun kat bawah hijau dia tolak, ikut follow dia. Bacaan dia minus. Okay, beza dengan cos. Cos nanti akan jadi cos A cos B. Dia akan start dengan minus sin A
sin B. Okay, so dia akan letak dia punya plus kat bawah. Okay, boleh beza tak apa maksud yang cikgu kata minus kat atas, plus kat bawah? So, kalau soalan tengah tanya pasal tambah, sebelah kanan kena cakap pasal tolak. Boleh tak? Awak kena ikut line dia. Kalau tambah, kat sebelah kanan tolak. Kalau sin, kalau cakap pasal tambah, sebelah kanan pun masih sama tambah. Okey, faham ke keliru? Faham Oh, keliru. Okey, kena tengok soalan kejap lagi. Okey, kalau tangent, soalan bagi tangent A tambah B, so bacaan dia tangent A tambah tangent B per 1 tolak tangent A tangent B. Okey, so cikgu ambil contoh. Okey, contoh kita bagi cos cos 30 minus cos 70 minus 10. Okey, katakan soalan dia adalah cos 70 tolak 10. Sepatutnya ambil kalkulator kira je lah kan. 70 tolak 10, 60. Boleh jawab kira cos 60. Tapi mungkin soalan tu dia kata without calculator. Maksudnya tak boleh guna kalkulator. So kena guna formula addition formula ni. Kejap dia hang. Kejap. Okey. Okay, so awak kena guna addition formula yang mana? Yang first, second or third? Ni first, second, third. Okay, second. So awak baca dengan perkataan tolak minus Cikgu akan baca dengan minus. So minus yang ni. So nanti cikgu kena follow sebelah kanan yang warna hijau tu plus. Okay, so cikgu kena tulis cos. Dia kata cos A. A awak 70. Lepas tu dia kata cos B. Cos B kita 10. Negatif ni bukan negatif ni operasi dia. Okay, cos 70 cos 10. Awak nak tulis minus ke nak tulis plus? Plus. Okay, ikut follow cerita. Okay, plus sin 70 sin 10. Okay, ni semua degree lah ni, bukan radian degree. Okay, so boleh ambil calculator, tekan cos 70 cos 10 plus sin 70 sin 10 dapat berapa? Okay, dapat berapa degree? Dapat berapa point dia? 0 point. .5 teacher. Okay, so awak pun dapatlah 0.5. Ni total semua dah tambah Teacher. Okay, so macam mana kita nak tahu jawapan kita ni betul ke tak? Kita boleh check cos 60. Sama tak 0.5? Sama. Itulah dia punya magic. Maksudnya orang yang cipta formula ni, dia dah buat ulang kali untuk semua nombor yang dia try. Semua sebelah kiri akan dapat sama. So formula ni terbukti lah daripada minus jadi plus. Kalaulah dia cipta formula tu sini minus, jawapan awak mungkin akan jadi 0. So dia dah try and error untuk tiga formula ni. So faham tak penggunaan dia kalau minus jadi plus? Faham. Faham. Okay, so mustahil lah soalan dia macam ni, betul? Soalan dia mestilah yang menyebabkan awak kena guna beberapa konsep lah. Okay, so kita ambil question 1. Okay, biasanya dia akan suruh proof dulu. Kita ambil yang proof dulu. Okay, proof yang melibatkan ada plus cos A plus B over
sin A sin B equal cotangent A cotangent B minus 1. Okey, macam tadi fikirkan mana yang lebih baik diambil, right ke left? Jangan Right. sebut yang Left. Left. Right yang dah susah sama. adalah left. Sebab right ni nampak sebaris, yang pecahan ni agak mustahil nak dapat kalau ambil kanan. Okay, so kita pun bercadang ambil left hand side. Salin dulu. Lepas salin, cuba cari apa-apa formula yang awak rasa boleh pakai. Mestilah formula plus tadi formula yang atas lah. Yang bawah tu macam tak ada apa-apa formula. Okay, so kita ambil formula atas. Bukakan cos A plus B akan jadi cos A cos B. Okay, minus ke plus? Minus. Minus sin A sin B. Okay, jangan lupa dia ada pecahan. Pecahan dia ialah sin A sin B. Okay, rupa dia tak sama lagi dengan cotangent yang kita nak ni. So kita kena buat apa? Potong. Boleh ke terus potong macam ni? Boleh. Tak boleh. Sebab Boleh. atas tu ada Tak tolak. boleh atau bawah tak boleh. Okay, so kena buat apa? Pecahkan dua. Pecah dulu dua. Sebab kita niat kita nak potong tapi kita kena pecahkan. Kena asingkan pecahan tu. Sin A sin B minus. Okay, yang belah ni sepatutnya dapat 1 lah ni. Okay, yang ni barulah awak kata okay lah ni boleh potong. Potong jangan letak kosong 1. 1. Okay, so dah dapat sebelah sini cuba fikirkan. Ada tak boleh yang boleh dipotong? Contoh cos nak potong dengan sin. Yang nama dia sama macam ni. Kalau A mesti dengan A. Ada tak nama lain untuk cos per sin? Ada. Okay, cos per sin apa dia? Cot bukan. Macam mana? Cos per sin cot tak? Cot cot lah kan? Bukan. Okay, dia macam kena apply sikit lah. Contoh awak kata, sebab awak dah ada idea dah ni cotangent ni macam idea dia. Ni idea so awak kena cuba tengok kalau cotangent actually 1 over tangent. Lepas tu awak tahu sebelum tu tangent ada nama lain sin over cos. Betul tak? Yang cikgu suruh hafal extra tu. Ini pengetahuan tambahan. Tangent sin over cos. So kalau 1 over tangent means awak punya dia adalah cos over sin. Betul tak? Betul. Okay, so awak dah nampak dah cos over sin. Dia akan jadi nama cotangent. Perlu tak letak kuasa 2 ke? Tak. Tak perlu sebab tak ada square. Okay, macam mana pula cos per sin? Sama juga kan? Sama, cuma nama dia B. So sini cotangent B. Okay, ada minus 1. Okay, minus 1. So sebenarnya dia membantulah yang sebelah kanan ni membantu. Kalau awak nampak sampai sini tak ada idea, cuba cari apa-apa formula cotangent. Ni pun sama cotangent. Dia dah bagi idea. Sebab tu soalan ni bonus. Dia dah ada jawapan. Inilah jawapan dia. Jawapan dia dah ada dah kat situ. Cuma kita je dapat atau tidak. Okay, so dah dapat. Awak kata left hand side equal right hand side. So proof. Proof ke proven tu carilah balik. Proof. Okay. Boleh kat situ? Boleh ke? Boleh. Maksudnya dia punya konsep sama macam basic identities. Cuma kali ni dia sedang guna addition formula. Okay. Teacher, I don't understand the cot. Cot equals to 1 over tan, but then why is it cos? Okay. Kan 1 over tadi macam tadilah, naik atas terbalik ataupun kalau awak nak tulis lagi 1 over sin over cos. Barulah dapat yang ni. Betul tak? Cos ni naik atas. Faham, teacher faham. Okay. So kalau awak tak tahu pasal cotangent ni awak tak tahu cotangent ni adalah cos over sin, awak memang takkan dapat sampai habis lah. Tapi kalau awak terus je tulis jawapan, still betul lah sebabnya kebetulan memang ada konsep cos per sin adalah cotangent. Walaupun awak kata, macam mana ni?
Awak dah sampai sini, awak dah tak tahu nak buat apa, awak boleh terus tulis jawapan ni. Ambil jawapan ni, tulis kat line yang terakhir. Dan kebetulan memang tak ada step selepasnya. So boleh dapat full mark lah kat situ. Okay. So kita tengok pula satu lagi kita. Okay. Okay, simple je. Cos 60 plus X equal sin 30 minus X. Okay. So, awak nak pilih mana? Kiri kanan? Biasa kalau nak senang, pilih je lah kiri. Oops. Okay, kalau siapa nak try kanan pun boleh. Okay, katakan awak pilih kiri. So, dia akan jadi buka sama macam tadi. Tulis ni LHS. Okay, so cos 60 cos X minus sin 60 sin X. Okay, untuk kes ni cos 60 kalau awak tekan kalkulator dia akan dapat jawapan. 0.5. 0.5 Kejap. Okay, sebab kalau awak tulis 0.5, nanti awak takut tak dapat cerita yang sebelah kanan ya. Katalah awak tulis macam ni. So ni nama dia cos. Okay, sin 60. Sin 60. Sin 60 square root 3 over 2 teacher. Square root 3 over 2. Nampak tak maksudnya dia dah makin complicated kan? Dia macam tak nampak hala tuju yang ni je. Okay, so bermaksud kita tak boleh find value kat sini lah. So kat sini kita tak boleh buat yang ni. Kita kena cuba pergi tengok formula sin. Formula sin nanti dia sepatutnya kalau kembang dia akan jadi sin 30 cos X minus cos 30 sin X. Okay. So dia dah nak nampak sama macam ni. Ni. Kat kawasan ni sepatutnya kena jadi macam ni. Okay, tapi awak kena fikir boleh tak cos 60 ni awak tukar jadi sin 30? Berdasarkan apa yang awak belajar dekat quadrant first tu. Sebelum ni kita pernah tengok yang sin Boleh. sin 30 sama tak dengan cos 60? Sama. Kan? Dia ada dua. Satu sin 30 juga sama dengan sin 150. Dia ada dua tau konsep dekat sini. Satu sin 30 dia akan sama dengan cos 60. Dilengkapkan 90. Ada satu lagi sin positif 30 ni sama dengan positif sin 150. Dilengkapkan 180. Ni pun adalah konsep juga ni. Okay, so kita nak tukarkan cos 60 ni jadi sin 30. Kita hanya tukar cos 60 sahaja jadi sin 30. Cos X ni tak payah tukar sebab dia tak ada dalam pengiraan kita. Cos X. Okay, macam mana pula dengan sin 60 tadi? Kita nak tukar dia jadi Okay, sin 60 ni kita nak tukar dia jadi berapa? Jadi cos 30. Dia sepadan dengan cos 30. Okay, sin X jangan tukar, kekal. Kenapa kita terpaksa buat macam ni? Sebab kita dah ada idea jawapan dia mesti sin 30 minus X. Kalau awak buka dia punya formula, dia akan jadi sin 30. Dia tak jadi cos 60. Dia tak dapat macam ni. Dia kena tukar jadi sin 30. Okay. So bila kita dah berjaya dapat macam ni, kita boleh masukkan dia dalam bracket addition formula, iaitu addition ni adalah untuk sin. Formula ni layak untuk formula sin.
Sebab dia sin dengan cos. Sebab dia sin dengan cos. Kalau formula cos, dia akan cos dengan cos. Okey, sin dengan cos, formula dia adalah sin 30 kat sini minus. So awak kena cakap sini minus lah. Okey, boleh tak? Maksudnya kena ada idea sikit macam mana nak dapatkan jawapan. Ni jawapan dah ready dah, tapi kalau buat ikut pengiraan tak dapat tadi. Ni tak dapat kan? Tak dapat. Kalau tak dapat, so awak cancelkan kiraan ni. Tukar Dia tak cara boleh lain. proof macam tu je ke teacher? Ya. Oh tak boleh Okay. Sebab ni dah kira terbukti lah ni. Ni dah terbukti dah sebab tengok sama dah dengan sebelah kanan. So left hand side equal right hand side. So proven. Okay, boleh ke tu? Kalau boleh cikgu nak stop dulu kat sini. So cikgu stop sampai page. Ada lagi sambungan dia nanti next class lah. So awak dah masuk Julai Sekejap je. Okay, so cikgu stop sampai page 216. Okay, boleh So latihan dia nanti. Yang ni nanti cikgu hantarlah dia punya screenshot dia. Okay, latihan dia. Ada 2 soalan sahaja untuk yang perlu dihantar dekat sini. Okay, kalau tengok kat sini cikgu ada bagi. Yang ni, okay, proof ni untuk apa? Cuba tengok, adakah dia addition formula ataupun dia basic identities? Ni basic identity sebab ada Basic square. identity. Sebab awak ada nampak cos square. Okay, ada 1 minus 1 plus ni. Ada tak dia dekat basic identities tadi yang mana? Ada. Yang sebelah kiri. Yang 1 plus 10 square A equals to set square A. Ya, cos square minus sin square ni macam ada basic identity. Tapi kalau yang sebelah kiri ni adakah dia guna formula tangent A minus B ke? Tak ada kan? Tak ada. Sama. Tak ada, okay. So bermaksud ni pakai basic identities lah. So awak kena pilih kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Kalau pilih mustahil nak jadi sebelah kiri Okay, dia ada 2 question saja. Question 2, yang ini pun sama juga. Ini sepatutnya masih dalam basic identities lah. Okay, cara ni awak pernah pakai tak last year? Cikgu pun tak ingat lah form 4 last year. Tak ingat. Cikgu dah pakai tak kelas cake dengan awak? Ada, Cara pernah. dia, pernah kan? Kalau awak nak tulis tangan pakai mouse ke, pakai screen awak ke, agak susah. So awak kena buat apa? Ambil gambar kat sini. Upload, nak ambil kamera pun tak apa. Awak tulis dulu kat kertas kat buku latihan awak. Nampak muka saya pula. Okay, so awak capture je. Okay, bila awak capture nanti dia akan terus duduk kat screen ni. Pakai handphone pun boleh buat. Maksudnya tengok soalan, buat sampai terbukti, kemudian upload saja gambar dia kat sini. So nanti cikgu boleh tanda lah kat sini. Cikgu boleh buat penandaan. So semua markah kat sini, tapi ingat syarat dia ialah masuk sekali pakai nama yang apa-apa nama yang awak nak pakai, tapi nama tu janganlah nama yang cikgu tak boleh kenal make sure nama awak kalau boleh, kalau Ikmal, Ikmal. Kalau Akmal, Akmal. Jangan Mal je Okay, so once awak dah masuk sekali dengan nama tu, sampai bila-bila kena masuk pakai nama yang sama. Kalau tidak, awak tak boleh semak jawapan Okay, sebabnya apa? Kat sini cikgu tulis homework Julai. So hari ni ada 2 soalan. Nanti kita akan continue page 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. So satu row ni semua nama orang yang sama. So nanti kalau ada 10 orang lah sampai sini. Teacher, Ya. dia auto submit So lepas dia dah auto. upload gambar tu, tak payah buat apa-apa. Lepas awak dah snap yang gambar tadi, dia automatic masuk, tak payah tekan save. Awak pangkah pun awak masuk semula dengan nama yang sama, dia akan boleh. Nama dan kod yang sama. Kod yang cikgu akan bagi link ni lah. Boleh Boleh teacher. Okay, kalau ada kelas lepas ni ambil masa lah. Kalau boleh settle ke hari ni, supaya cuti ni awak bolehlah study. Study sangat. Boleh study yang lain. Okay. Study daripada main game sampai tengah malam. Okay.
okey tadi nak tanya yang kuis yang cikgu buat tadi tu apa macam budak-budak kecil ke tak? Dia macam like how to Tak, say, tak dia Macam- tapi dia best tapi dia bukan. Macam mana tak dengar? Okey lah. Okey. Sebab takut macam kanak-kanak pula nampak. Saja try je. Dia Okey. tak sharpen boleh the buat. basics. Sharpen basics Teacher. saja. Yelah sebab kalau nak buat soalan susah kan ambil masa mengira. Dia tak boleh buat 7.30 pagi teacher. Mana boleh. 7.30 kan tengah mamai. Patutnya mainlah game dulu. Aduh. Okey. Tak apalah. Okey, dah boleh left. Terima kasih untuk yang hadir hari ni. Jangan lupa yang baru respon ni baru 21 orang. Oh, Maksudnya ada lagi berapa orang tak respon ni? Lagi 12 orang. Teacher. Teacher. Ya? Husna, Ili, Yuli sakit. Yang mesej Husna je. Okey, so 3. Maksudnya Syikin macam tak masuk lagi. 4. Yang seorang tu rasa Adham dengan Nisrin lah kot. Nisrin tu kenapa? Stop dulu recording. Tak bangun lagi. Rasa Cikgu? Ya, sebab rasa dah 2 minggu ni tak masuk ni. Cikgu? Ya. Tak dengar? Ya, Sini ada lah cikgu. Di sini ada lah. Oh, Nisrin ada sebab last week macam tak masuk Nisrin. last week untuk kehadiran dia perlu Awak tak isi tu. Awak tak isi kehadiran. Bosan. Sebab awak tahu kan cikgu kena submit kehadiran setiap minggu kena submit. Kalau tak hadir sekali pun kira tak hadir. Kalau kira tak hadir 2 kali kira tak hadir tegar lah tu. Jadi memang minta nama lah sekarang ni. So better kena masuk lah. Sebab awak kelas pertama kan macam kelas Rush dia full attendance untuk semua subjek. Tapi kelas awak ada short 1 nama saya nampak itu. Ada short 1 ke 2 nama lebih kurang. Okay, cubalah jaga prestasi. Okay, so boleh left lah. Thank Okay, you. terima kasih. Thank you, teacher. Assalamualaikum. Thank you teacher. Thank you, Thank you teacher. Okay. Thank you, teacher.